Mengikut ceritanya, kebebek makanan pembasuh mulut yang semakin dilupakan di sekitar Lenggong, Perak terhasil secara tidak sengaja apabila ada penduduk mahu menghilangkan minyak di alu dan lesung selepas menumbuk kerisik. Makanan yang dikatakan diperkenalkan sejak 200 tahun lalu itu disediakan menggunakan 13 jenis bahan. Ia mempunyai rasa bercampur pahit, kelat, manis, masin dan pedas. Itu didakwa mampu menghilangkan rasa mual secara mengambil terlalu banyak makanan. Malah ia turut dianggap makanan penyembuh daripada rasa lesu dan pahit mulut, terutama selepas seseorang itu kebah atau sembuh daripada demam. Kebebek! Kebebek satu lagi! Kebebek! Jangan kebebek. Kebebek tuan-tuan dan puan, satu kali mari dah jadi makanan warisan negara. Dan insyaAllah dengan bantuan dari jabatan-jabatan kita yang membantu sama-sama, kita akan dapat menjayakan. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Nozalinda dan juga rakan-rakan saya yang lain. Okey, pertama sekali nama saya Umi Hida binti Muhammad Ashdi, nombor matrik 271239. Okey, tujuan saya melakukan video pada hari ini adalah yang pertama untuk menyiapkan tugasan terakhir saya dalam subjek kepelbagaian budaya dan juga kepulauan manusia. Dan yang kedua adalah saya ingin memperkenalkan dan memberitahu kepada doktor dan juga rakan-rakan tentang makanan tradisional yang saya pilih sebagai tajuk tugasan saya, bertempat di kawasan yang saya tinggal sekarang iaitu di Lenggong, Perak. Okey, mesti doktor dengan rakan-rakan nak tahu apa makanan yang telah saya pilih untuk tugasan saya. Baiklah, makanan yang saya pilih adalah makanan yang saya pilih adalah kebebek, diberi nama kebebek. Saya tak pasti sama ada doktor dan juga rakan-rakan pernah dengar apa itu kebebek. Sebab kebiasaannya kebebek ni hanya diketahui oleh penduduk setempat di sekitar kawasan Lenggong ni je lah. Jadi saya tak pasti sama ada doktor pernah dengar ataupun tidak. Tapi tak apa, sebab inilah tujuan kita buat tugasan ni, sebab kita akan memperkenalkan dan juga kita akan tunjuk apa itu kebebek ni. Okay, baik. Basically kebebek ni merupakan satu makanan ataupun untuk mudah faham saya boleh juga kata dia macam rojak buah lah. Tapi bahan-bahan yang digunakan hampir kesemuanya tak sama langsung dengan rojak buah. Sebab kebebek ni menggunakan antara 12 hingga 14 bahan. Dan kebanyakan bahan tersebut merupakan buah-buah hutan dan juga tidak perlu dibeli lah. Okey, baik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bahan-bahan kebebek, cara penyediaan, berapa tempoh masa yang diperlukan untuk buat kebebek ni, kita akan bersama dengan seorang tetamu di mana merupakan ibu saya sendiri untuk kita bertanyakan tentang penyediaan kebebek ni dengan lebih lanjut. Disebabkan sekarang kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 dan sekarang juga kita tengah PKP. Jadi saya tak boleh nak keluar untuk jumpa dengan orang yang lebih arif lah tentang penyediaan kebebek ni. Tapi tak apa, kita akan teruskan juga untuk siapkan kita punya tugasan dengan adanya sedikit ilmu pengetahuan daripada ibu saya. Mungkin boleh membantu untuk kita tunjukkan apa itu kebebek. Jadi kita akan pergi jumpa ibu kita. Let's go. Okey, hari ini kita bersama Puan Umi Kalsum binti Abdul Majid, merupakan mak saya sendiri. Jadi mak saya akan ceritakan tentang bahan-bahan, masa dan juga cara penyediaan kebebek ni. Okey, mari kita tanya soalan yang pertama. Okey, apakah bahan-bahan utama yang diperlukan dalam pembuatan kebebek ni? Bahan-bahannya yang nak buat kebebek ni nanas, jambu batu, nangka muda, belimbing mesir, buah hutan, orang panggil buah putat, jantung pisang, cili api, belacan, gula, garam, kelapa muda. Okey. Okey, sebenarnya kebebek ni ada lagi beberapa bahan, tapi kami tak dapat nak cari bahan tu sebab sekarang tak ada musim dia.
Okey, soalan yang kedua, berapa tempoh masa yang diperlukan untuk siapkan kebebe ni? Tempoh masa dia tak lama, cuma buat bahan-bahan ni dalam 5 minit saja. Oh, cepatlah. So kita Ya. kita perlu tumbuk dia. Ya, kita boleh tumbuk dia. Okey, adakah kebebe ni sejenis lauk ataupun dia dimakan waktu bila? Dia kebebe ni sejenis macam cuci mulut lah. Lepas makan nasi ke, waktu petang pun boleh juga kita makan. Oh, so dia bukanlah lauk, dia kita Tak. makan selepas makan nasi lah. Boleh juga makan waktu Waktu petang. petang. Okey. Okey, jadi kita akan teruskan dengan cara kita nak buat, okey? Ya. Okey, sekarang kita akan tunjukkan cara-cara untuk tumbuk kebebe ni Okey, mula-mula kita akan masukkan cili padi. Okey. Kita akan tumbuk. Belacan ke dah? Okey, lepas tu kita akan masukkan belacan. Okey. Seterusnya kita akan masukkan Buah putat. kita punya buah hutan tadi ataupun buah putat. Okey. Lepas tu kita akan masukkan jambu batu. Okey, dalam tu macam tu. Kita kena tumbuk sampai lumat. Okey, kita akan masukkan bahan seterusnya iaitu putik nangka. Okey, seterusnya jantung pisang. Okey, lepas tu kita akan masukkan belimbing. Tumbuk lagi bagi dia halus. Okey, seterusnya kita akan masukkan garam. Teruskan tumbuk. Okey, last sekali kita akan masukkan nanas. Okey, ni rupa dia bila dah nak siap. Last sekali kita letak nanas. Okey, dah siap. Kita akan tengok rupa dia kejap lagi. Tara! Okey, finally siap juga kita punya kebebe. Okey, kenapa saya hidangkan kebebe ni dalam jantung pisang? Sebab ini merupakan cara orang zaman dahulu. Dan mereka menggunakan sudu daripada kulit nanas tadi tu untuk kekalkan rasa keaslian kebebe itu sendiri. Jom kita rasa. Okay, sekarang kita berada di segmen yang terakhir, iaitu kita akan rasa kita punya kebebe yang kita buat tadi. Ni dia, saya dah letakkan dalam daun pisang dan kita akan gunakan daun nanas ni sebagai kita punya sudu lah. Saya tak pernah makan ni sebelum ni, jadi ini first time saya akan rasa. Sedap. Rasa dia ada juga macam rasa rojak buah, tapi bahan-bahan dia tu memang 100% lain lah. So saya percaya maaf, okey, so saya percaya makanan ni perlu orang kata tidak patut dilupakan dan patut diteruskan di punya generasi ataupun legasi.
Sebab makanan ni boleh melambangkan, bukan sahaja melambangkan makanan tradisional dekat Lenggong, tapi kita juga boleh gunakan makanan untuk mempromosikan kawasan Lenggong Perak ni. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor dan juga rakan-rakan. Setakat ini saja video saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.